Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6 iaitu kelestarian alam. Kita akan meneruskan pembelajaran kita pada unit 17 iaitu sumbangan kita. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah lindungi lautan kita. Kita akan belajar aspek tata bahasa iaitu ayat majmuk. Cikgu harap murid-murid semua sudah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Seterusnya, mari sama-sama kita buka buku teks jilid 2 halaman 31. Mari kita lihat info bahasa terlebih dahulu. Apakah ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk ialah gabungan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Mari kita lihat apa itu kata hubung sebagai ulang kaji. Kata hubung dan penggunaannya untuk menggabungkan subjek dan predikat atau untuk menunjukkan dua unsur yang setara. Contoh ayat, Chuang Hang membeli buku dan majalah di kedai buku itu. Kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Contoh ayat, kamu suka buah manggis atau durian? Tanya nenek. Kata hubung lalu pula digunakan untuk menggabungkan dua perkara atau perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Contoh ayat, ayah masuk ke dalam kereta lalu menghidupkan enjin. Kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang berlainan atau unsur yang bertentangan. Contoh ayat, Cik A seorang yang peramah tetapi abangnya agak pemalu. Kata hubung sambil digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dibuat serentak. Contoh ayat, Lina mencuci pakaian sambil menyanyi. Kata hubung kerana pula digunakan untuk menerangkan sebab. Contoh ayat, Kumar tidak hadir ke sekolah kerana demam. Dan kata hubung serta digunakan untuk menunjukkan perbuatan serentak. Contoh, Leong serta kawan-kawannya pergi ke pameran buku itu. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat buku teks jilid 2 halaman 31. Mari kita baca bersama-sama. Ayat majmuk, tajuk lindungi lautan kita. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Okey, ayat yang berwarna biru ini adalah ayat majmuk. Macam mana kita tahu dia ayat majmuk? Ada kata hubung. Okey, di sini ada kata hubung. Ada dua kata hubung iaitu dan untuk. Okey, tengok pada gambar dan kita baca ayat yang diberi di bawah gambar. Okey. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Okey, tengok di sini
ayat ada kata hubung itu adalah ayat majmuk. Okey, contoh diberi di sini sambil. Sambil ialah kata hubung. Dan satu lagi ayat pun ada kata hubung iaitu untuk. Seterusnya, kita lihat gambar yang kedua. Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Okey, berwarna biru ni adalah ayat majmuk kerana ada kata hubung lalu. Okey, kita tengok ayat yang pertama yang berwarna hitam. 1. Banyak ikan mati di situ. 2. Banyak burung mati di situ. Dalam kurungan dan. Dan ni adalah kata hubung. Jadi, 2 ayat yang diberi berwarna hitam ni adalah ayat tunggal. Dan kita kena jadikan ayat tunggal ni kepada ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan. Apa yang murid-murid perlu lakukan ialah kita buang dulu perkataan yang sama. Okey, banyak ikan mati di situ. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Perkataan yang sama kita potonglah kat sini kan. Jadi bila kita nak bina ayat majmuk, kita tak perlu lagi tulis perkataan yang sama. Okey, burung tak ada kan? Okey, burung satu je. Mati ayat pertama dah ada, di situ pun dah ada. Jadi ayat tunggal yang kedua hanya perkataan burung saja yang tak sama dengan ayat tunggal yang pertama. Okey, kita bina ayat majmuk sama-sama dengan menggunakan kata hubung dan. Okey, banyak ikan. Okey, ikan nak cakap kita nak sebut mati dulu ke nak gabung dulu? Okey, pandai. Banyak ikan dan burung mati di situ. Okey, faham tak? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Banyak ikan dan. Ingat tak dan untuk apa? Unsur yang sama, benda yang sama kita gabungkan, kita gunakan kata hubung dan. Jadi banyak ikan dan burung mati di situ. Okey. Kita tengok gambar yang ketiga. Pun sama, kita kena bina ayat tunggal yang diberikan menjadi ayat majmuk. Okey, yang pertama kita baca sama-sama. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Okey, kata hubung yang diberikan ialah lalu. Okey. Kita tengok perkataan yang sama, kita potong. Maksudnya bila kita dah potong ni, nanti kita jangan tulis bila kita jadikan ayat majmuk ya. Okey, Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Okey, lalu mengambil gambar. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Lalu mengambil gambar. Okey. Seterusnya, Nabila mencatat masa. Nabila mencatat lokasi. Kata hubung yang diberikan ialah dan. Okey, kita tengok perkataan yang sama kita potong. Perkataan yang sama pada ayat kedua kita potong ya. Kalau ayat pertama ada, ayat kedua ada, kita potong salah satu. Kita potong pada ayat yang kedua lah, senang Okey, mencatat pun ada. Jadi tinggal lokasi. Okey, ayat majmuknya ialah Nabila mencatat masa dan lokasi. Okey, bila kita nak gabungkan dengan ayat yang kedua, kita gunakan kata hubung yang diberikan. Nabila mencatat masa dan lokasi. Okey, kita tengok gambar yang keempat. Pertama, Nabila berfikir. Kedua, Nabila memegang telefon bimbit.
Dia berfikir apa? Tulis surat kepada JAS, Jabatan Alam Sekitar. Ataupun dia mahu telefon Jabatan Alam Sekitar. Okey. Kita tengok macam mana nak bina ayat majmuk daripada ayat tunggal yang diberikan. Okey. Kita potong perkataan yang sama. Nabila berfikir. Okey, Nabila saja yang sama. Jadi kita terus gabungkan ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung sambil. Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Okey, faham? Okey, kita tengok ayat yang seterusnya. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar, iaitu JAS. Yang kedua, Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar, JAS. Okey, kita tengok perkataan yang sama. Yang mana? Sama Nabila. Perkataan ingin. Lepas tu kepada. Kepada tak ada. Kepada satu saja kan. Okay, Jabatan Alam Sekitar JAS. Okey, jadi kita gabungkan. Okey. Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Okey, ulang sekali lagi. Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Sekarang mari sama-sama kita baca buku aktiviti jilid 2 halaman 35. Mari kita baca bersama-sama. Aktiviti 5. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Tajuk, gunalah bioplastik. Apa itu bioplastik? Kita baca dalam info. Bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji, daripada jagung dan ubi kentang. Murid-murid baca, kemudian bina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang diberikan. Okey, contoh pertama cikgu terangkan. Bioplastik mudah diperoleh. B. Bioplastik mesra alam. Kita tengok di sini perkataan yang sama kita potong. Jadi kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung yang diberi. Jadi bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Nombor 2, 3, 4, 5, 6 murid-murid cuba buat dan tulis jawapan di tempat yang telah disediakan. Sampai di sini saja pelajaran kita untuk hari ini. Jumpa lagi di lain hari. Bye.